cuba untuk memiliki, maka dia type dalam message tu, kalau tak hari ni, esok. Kalau tak esok, lusa. Kalau tak lusa, tulat. Tak tulat, tulis, dan seterusnya. Jadi yang duduk Mesir pun, duduk di Jordan pun, kalau kita nak kat dia, kita boleh message by Facebook. Jadi keadaan sebeginilah dalam menjaga hati. Apakah natijah baik dan buruknya jika kita melakukan aktiviti seperti itu? Dapat? Habis soalan. Ada lagi? Okay, saya kisahkan soalan. Sekarang dah ada telefon, Facebook, semuanya. Jadi orang yang tak memiliki ni, dia punya message dia sampai ke tahap tidak menjaga hati. Jadi saya nak tanya lah, apakah efek daripada situasi yang mereka laksanakan seperti ini? Dipersilakan. Okey, terima kasih saudara Anaki. Sebentar tadi Kak Mas cerita yang pasal kacak-kacak tu sebenarnya saya duduk sana Anaki sebenarnya. Jadi Pani saya nak ambil gambar semua. Atau gerak sekali. Jadi apa yang sekarang ni yang kalau saya baca satu fakta di mana ahli psikologi namakan ada satu generasi iaitu generasi Y. Tahu generasi Y? Tahu? Tahu? Tak pernah saya sebut apa generasi Y. Generasi Y ni adalah satu generasi di mana dia lahir selepas tahun 1990 dan ke atas. Dan saya lahir 1991. Abang 1981. Bukan generasi Y lah, generasi slow Y, W, X, Y, Z. Generasi X, Y, Z. Jadi generasi ini adalah satu generasi di mana dia telah lahir dan terdedah dengan internet, dan terdedah dengan telefon bimbit, dan terdedah dengan macam-macam mudahan yang ada. Kan? Betul? Dan 90% sudah memiliki telefon bimbit. Betul? Siapa yang tak ada handphone lagi sebenarnya? Baik. Pakai apa orang betul? Jadi ini yang berlaku. Ini adalah satu perubahan zaman yang berlaku pada zaman sekarang. Sangat mudah. Orang kata dunia di hujung jari. Betul? Dunia di hujung jari. Jadi segala benda menjadi sangat mudah. Seperti contoh apa yang disebutkan saudara Anaki yang handsome. Tak? Allahu Akbar. Yang disebut ialah dia boleh senang je nak bersama dengan girlfriend ke, nak berkenalan dekat Mesir, Jordan ke, kan? Natijah yang buruknya ialah mungkin sekali telah berlaku zina hati. Zina ni sangat luas. Ada zina telinga, zina mata, zina hati, zina kaki, zina telinga, zina, semua zina. Banyak, betul? Dan telah berlaku zina. Dan itu natijah yang buruknya sebenarnya. Sebab terlalu mudah. Cabaran yang sangat kuat berbanding dengan zaman Rasulullah dulu. Zaman Rasulullah SAW, cerita yang disematkan pada zaman Rasulullah sangat-sangat jitu, sangat-sangat mantap. Kerana pada masa itu cabaran tidak berapa kuat lagi berbanding dengan zaman sekarang yang sangat mudah. Saya nak cerita satu kisah di mana cara-cara atau bagaimana Nabi menerapkan cinta sama sahabatnya pada satu masa zaman Rasulullah dulu, iaitu di antara khutbah terakhir Rasulullah, di mana pada masa itu Rasulullah bertanyakan kepada seluruh umat Islam pada masa itu, wahai umat Islam, sekiranya terdapat hutang aku terhadap kamu semua, silakan selesaikan pada hari ini. Dan Rasulullah mengulangi sehingga 3 kali. Dan bangun seorang sahabat Nabi ini yang bernama Ukasyah. Dan bangun sahabat Nabi ini, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tidak pasti sama ada ini adalah hutang ataupun tidak.
Tapi pada satu perang, di mana pada masa itu aku ingin merapatkan badanku dengan untaku rapat dengan Rasulullah. Dan ketika itu aku berada, Rasulullah menghadap sana dan Ukasha menghadap belah sini. Dan ketika itu Rasulullah ingin menambat untanya menggunakan tongkat Rasulullah SAW ataupun cambuk. Cambuk ni faham cambuk? Tak faham, saya tak faham. Semasa Rasulullah ingin menambat untanya, Rasulullah menarik tongkatnya, tarik, dan tongkat itu terkena pada sisi badan Ukasha. Pada masa itu Rasulullah tidak sedar sebab Ukasha berada di belakang. Jadi apa yang berlaku selepas itu, Rasulullah berkata kepada Ukasha, kalau itu hutangnya, maka kisaslah terhadapku, balas balik pada aku. Rasulullah berkata kepada Ukasha pada masa itu. Dan selepas itu Rasulullah suruh Bilal bin Rabah ambil tongkat yang sama kena pada Ukasha, balik rumah. Masa perjalanan balik itu Bilal pun pening, kenapalah Rasulullah nak dia orang pukul balik, balas balik. Dan sampai ke rumah pula diceritakan pada Fatimah, dan Fatimah pun merasa kenapa Ukasha sanggup berbuat demikian, sanggup memukul balik Nabi Muhammad SAW, orang terhebat sepanjang zaman. Kalau kita lihat dalam satu buku yang dikarang oleh Michael H. Hart, pernah dengar? 100 tokoh terhebat sepanjang zaman, orang bukan Islam yang mengarang buku itu. Top 10 ada Christopher Columbus, Isaac Newton, ini semua FSD semua tahu dah semua. Tetapi orang bukan Islam memilih Rasulullah SAW sebagai tokoh terhebat sepanjang zaman. Ini kan kita boleh sebagai seorang Islam, bagaimana kita menghargai Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian kita. Kita sambung balik kita tadi. Sampai mana tadi? Sambung. Dan selepas itu dipendekkan cerita, tongkat itu sampai pada Rasulullah SAW dan diberikan tongkat itu kepada Ukasha. Ya Ukasha, sekarang tongkat itu berada padamu, maka kisaslah balik padaku, balas balik perbuatan yang aku buat padamu. Dan pada masa itu sahabat-sahabat yang berada di sekitar masjid pada ketika itu berkata, ya Ukasha, apa yang kau ingin lakukan? Ini Rasulullah SAW, sanggupkah kau memukulnya? Bangunlah semua sahabat, termasuklah Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Bangun cucu Rasulullah SAW mempertahankan Nabi. Dan kemudian Ukasha berkata, ya Rasulullah, semasa tongkat itu terkena pada badanku, aku dalam keadaan tidak berpakaian. Lalu Rasulullah berkata, kalau itu yang kau lakukan tidak mengapa. Dan pada masa itu sahabat-sahabat semua berlinangan air mata kerana terlalu sayang kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan ketika itu Rasulullah membuka bajunya. Tahu tak apa tindakan Ukasha? Ukasha mencampakkan tongkat itu dan tidak memukul Nabi, tapi memeluk Nabi. Bayangkan betapa cintanya sahabat-sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, dan Ukasha berkata kepada Rasulullah, tidak mungkin aku sanggup memukulmu ya Rasulullah. Tidak mungkin. Engkaulah kekasih kami semua. Dan pada masa itu Rasulullah berkata kepada umat Islam, kalau kau nak melihat bakal ahli syurga, kau lihatlah Ukasha. Dia begitu mencintai aku. Kita cuba renung balik pada diri kita pada hari ini. Bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW? Jadi soalannya apa tadi? Jauh sangat pergi ke laut.